Ini hakikat yang perlu kita terima. Bukan kita nak memburukkan bangsa kita, tapi ini adalah penyakit ummah. Pasal apa? Sama je. Melayu ke, Arab ke, Pakistan, India ke, Afrika ke, inilah penyakit. Waktu umat Islam pada hari ini seperti makanan terhidang yang menunggu masa untuk dijamah oleh manusia sekeliling. Kita tak bersatu, pecah, saling dengki-mendengki sama itu. Nak tekan Israel pun tak sepakat. Tu Arab tu ada dia yang tak setuju. Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia yang dipegang kepentingan dunia mengatasi kepentingan agama dan umat. Ini masalah. Fikir dunia. Dunia tangan mana kan? Wallahu a'lam. Ibn Jarir mengatakan bahawa tafsir ayat seperti berikut: sungguhnya aku menjadikan di bumi seorang khalifah dariku yang berkedudukan menghentikan diriku dalam memutuskan hukum secara adil di kalangan makhluk. Sungguhnya khalifah itu adalah Adam dan orang-orang yang mendapati kedudukan dalam ketaatan kepada Allah dan memutuskan hukum dengan adil di kalangan makhluknya. Mereka yang suka menimbulkan kerosakan dan mengalirkan darah tanpa alasan yang diberikan, hal itu bukan berasal dari khalifah-khalifahnya. Jadi pada konsep asal khalifah, kalau kita baca nota tadi, tulisan tadi, konsep ni adalah khalifah yang Allah Ta'ala nak wujudkan dan sempurna, tujuannya untuk menjadi wakil kepada Allah SWT. Allah Ta'ala beri kepada dia satu amanah, kamu bangunkan bumi ini mengikut acuan yang aku tetapkan. Tapi pula malaikat dalam tempat lain. Sebab malaikat ada akses pada Lauh Mahfuz. Kalau istilah sekarang lah, tak faham akses tu apa? Akses pada Lauh Mahfuz. Mana malaikat ni boleh tengok Lauh Mahfuz, boleh baca, tengok apa yang tercantik dalam Lauh Mahfuz tu. Kan? Ada password dia, tekan password tu semua datang keluar. Kalau tak ada password tak boleh buka. Macam email lah kan. Macam komputer, komputer anak kita tu, kita buka-buka tak boleh. Dia ada password dia. Anak kita tak bagi. Banyak benda dalam tu. Rakaman audio ada, rakaman tak ada audio ada. Cerita Pak Agus ada, cerita Mat Wahab ada. Tak boleh. Ada password dia tak boleh buka. Anak kita dia ada password tu boleh buka. Sama macam Lauh Mahfuz tu, ada akses. Malaikat ada akses di situ. Jadi baca lah, tengok ini apa manusia ini apa makhluk yang jadi khalifah. Itu yang malaikat query balik. Malaikat tanya balik kepada Allah Ta'ala, ini makhluk yang cipta ni lain macam ni ya Allah, kenapa nak cipta makhluk jenis ni? Kami kan ada. Kami hari beribadah, berzikir, malaikat ada zikir. Kenapa tidak kami dengan khalifah? Allah Ta'ala jawab balik, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya aku maha mengetahui. Kamu yang kamu tahu yang dekat Lauh Mahfuz je, yang ada kat aku kamu tak tahu. Nampak Allah Ta'ala tanya jawab dia kan. Baik. Ibn Jarir mengatakan sebenarnya mana khilafah sebenarnya Allah Ta'ala. Allah SWT tidak lain khilafah satu jenis dari mereka atau jenis yang lainnya. Ibn Jarir mengatakan bahawa khilafah fi'liyah diambil dari perkataan khalafah fulanan fi hadzal amr. Dikatakan demikian bila fulan pertama menggantikan fulan yang kedua dalam hal sudahnya. Pengertian sama dengan mana dikandung dalam firman yang "Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun." Surah Al-Imran. Mereka menjadikan kamu di majlis mereka di bumi sudah mereka supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Ayat 14 surah Yunus. Termasuk dalam pengertian ini dikatakan bersultan terbesar sebagai khalifah kali ini kedudukan dengan sultan yang selalunya dalam menjabat usaha-usaha maka dikatakanlah dia sebagai penggantinya.
khalifah ni Allah Ta'ala sebut di khalifah fil ardh. Kita baca kisah bagaimana manusia yang hidup pada zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, bila mereka ni melakukan perbuatan yang melampau terhadap Nabi-Nabi Rasul-Rasul mereka, maka mereka diazab, menerima azab Allah Ta'ala, dihapuskan dari muka bumi. Macam umat Nabi Nuh kan? Dihapuskan dengan banjir besar. Umat Nabi Hud, Nabi Saleh kan? Dihapuskan, ganti dengan manusia-manusia lain. Jadi maknanya Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menggantikan manusia juga, tapi manusia lain, bukan manusia yang sama. Hanya pada umat Muhammad SAW saja yang Allah Ta'ala kekalkan dari zaman Nabi SAW diutuskan sampai hari ini. Tak ada pun manusia dari umat Muhammad SAW ini yang dilenyapkan dari muka bumi keseluruhan. Tak ada. Tak ada pun berlaku di bumi ini malapetaka besar, satu dunia yang menyebabkan berjuta-juta orang mati, sampai berbilion-bilion orang mati. Tak ada tuan-tuan. Walaupun Covid berlaku 3 tahun lepas, tapi berapa ramai yang mati? Tak ada pun. Kalau kata Indonesia 30 juta, tak ada. Sampai yang mati kerana Covid sampai 20 juta, tak ada. Tak ada tuan. Ribu-ribu ada, tapi 1 juta tak ada. Tapi kalau umat Nabi terdahulu, hanya tinggal orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman 70 orang tu tinggal. Yang lain semua buyuk, dihapuskan oleh Allah SWT dengan azab yang diturunkan kepada mereka. Cuma Nabi Lut kan? Umat Nabi Lut cuma dihapuskan oleh Allah Ta'ala, habis semua. Tinggal yang beriman je. Ikut Nabi Lut meninggalkan kampung Sodom itu sebelum subuh. Nak meninggalkan pun ada pentalangan, meninggalkan kampung itu pun jalan depan dengan pandang belakang. Maka isteri Nabi Lut sendiri melanggar pentalangan di pandang belakang. Sayang pula kampung aku dia tinggalkan pula lah, cantik kampung aku. Tinggallah dia. Maka dia pun termasuk dalam golongan orang yang ditimpa azab. Di kampung Sodom yang hari ini terletaknya laut mati. Ini bukan kata Allah Ta'ala kata itulah apa yang ada di sebalik ini, a'lamu ma la ta'lamun. Kalau Allah Ta'ala ni bodoh, Allah ciptakan manusia tu sebagai khalifah tu, selagi mana dia berperanan sebagai khalifah, dia akan ada di situ. Tapi kalau dia dah lari daripada peranan sebagai khalifah, Allah Ta'ala akan lenyapkan. Macam orang Israel je lah, tuan-tuan rasa-rasa dia boleh. Adakah mereka akan terus bermanja di bumi ini selama-lamanya, atau suatu masa mereka akan dilenyapkan daripada muka bumi? Agak-agak tuan-tuan rasa macam tu. Sebab Nabi kan kita adalah hadis, satu masa orang Islam akan membunuh orang Yahudi di kesumpah. Orang Yahudi akan lari-lari kau orang Yahudi ni. Dia kejar dengan orang Islam. Lari, sembunyi balik batu mati. Batu beritahu. Wahai sahabat-sahabat aku orang Islam, akan aku orang Yahudi ni pergi bunuh. Mana nak lari? Melainkan bersembunyi di pohon dorkan. Satu pohon berduri, buahnya pun tak dimakan, namanya dorkan. Banyak ditanam di Israel dan di bumi Palestin sekarang. Dia orang tebang pokok zaitun, ganti dengan pokok dorkan. Di rumah Netanyahu pun ditanam pokok dorkan. Netanyahu sendiri pun tahu dia besok mampus akan dibunuh oleh orang Islam. Dia tanam pokok dorkan. Pasal pokok dorkan ni ialah yang tak akan beritahu kepada orang Islam di mana orang Yahudi berada. Duk menyuruh kepada orang kat ni, selamat ke? Kalau pokok zaitun, kuih. Betul. Bila janji, bila Nabi sebut, takkan Nabi bohong. Sifat Nabi apa dia? Siddiq. Nabi itu sifatnya benar. Mustahil Nabi Rasul itu bersifat bohong.